بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Ya, dan alhamdulillah jemaah semuanya, pada pagi ini kita berkesempatan untuk menyambung kembali perbincangan kitab kita, iaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari untuk kitab ilmu kita di jilid yang kedua, dan kita masih lagi membincangkan hadis di bab kita yang sama. Pada pagi ini kita berada di bahagian yang ketiga untuk hadis yang sama, bab yang sama, bagi mengupas lebih lanjut tentang maksud yang terdapat pada hadis tersebut. Apakah hadisnya? Masih ingat lagi? Untuk bab kita yang ke-49 yang bertajuk orang yang hanya menyampaikan ilmu kepada masyarakat tertentu sahaja kerana khawatir yang lain tidak dapat memahaminya. Dan pada minggu lepas dan juga dua sesi lah sebelumnya, di bahagian yang pertama dan juga bahagian yang kedua, kita telah menampilkan perbahasan, perbincangan tentang hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Jadi mungkin ada antara kita yang terlupa di mana hadis itu ataupun bagaimana hadis tersebutlah. Kita berada di hadis bernombor 128 dalam kitab kita. Ya, nombor hadisnya 128. Jadi untuk hadis ini kan kisahnya tentang Nabi SAW menaiki haiwan tunggangan bersama dengan Muaz ibn Jabal. Dan pada masa itu Nabi SAW memanggil Muaz sebanyak 3 kali, dan Muaz radhiyallahu anhu juga menyahut panggilan Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan itu dah kita bincangkan pada minggu lepas. Dan di sini saya nak ingatkan kembali apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ataupun apakah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Muaz ibn Jabal. Jadi Nabi kata apa kepada dia? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah. Jadi ini kata Muaz. Bila Nabi SAW menyampaikan hadisnya ini kepada Muaz ibn Jabal, Muaz pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru? Qala izan yattakilu wa akhbara biha Mu'adhin 'inda mautihi ta'athuman. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Muaz ibn Jabal? Kalau siapa yang masih ingat lagi sabda Nabi SAW di bab ini, Nabi kata apa kepada Muaz? Wahai Muaz ibn Jabal, kan? Wahai Muaz ibn Jabal. Oh maaf, bukan yang ini. Silap minta maaf, tersalah slides kita tersalah slides kita. Yang inilah, sorry. Okey, baik. Jadi Nabi kata apa? Tidaklah seseorang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Dan kita dah bincangkan pada minggu lepas tentang sabda Nabi SAW ini, apakah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW tersebut, yang mana kita mengambil ataupun kita membahaskan pendapat daripada At-Tibi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menampilkan pendapat beliau sebagai satu pendapat yang mengharmonikan. Maksud
yang terdapat dalam hadis ini. Jadi kita nak sambung perbincangan tentang maksud daripada apa yang terkandung di dalam hadis ini. Jika pada minggu lepas kita bincangkan tentang pendapat At-Tibi yang mana beliau menegaskan bahawa sabda Nabi SAW ini ialah untuk orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dan diikuti dengan amal saleh, amal ketaatan, baru dia boleh mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Apa ganjarannya? Iaitu Allah haramkan baginya api neraka. Namun di sana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada juga menampilkan beberapa pendapat daripada sebahagian ulama berkenaan dengan maksud hadis ini. Jadi kalau kita rujuk jemaah, dalam kitab kita ada 6 pendapat yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kalau di kitab Ustazah di halaman 421. Maknanya selepas perbincangan yang dikemukakan oleh At-Tibi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terus dia bawakan pendapat sebahagian daripada ulama berkenaan dengan hadis ini. Jadi jika di kitab Ustazah, perbincangan itu bermula di halaman 421. Bermula di halaman 421 dan Ustazah pun tak pasti di kitab jemaah berapa, di halaman yang keberapa. Jadi sebagaimana biasanya saya mohon jika ada di kalangan kita yang muka suratnya berbeza, dapat bantu rakan-rakan letakkan di ruangan komen kita sama ada di Facebook ataupun YouTube Masjid, sebutkan perbincangan ini bermula daripada page yang keberapa untuk kitab yang berbeza cetakannya dengan kitab Ustazah. Sebab kalau sesiapa yang memiliki kitab yang sama cetakannya dengan Ustazah, kita akan mula di halaman 421. Mungkin di sana ada mereka yang muka suratnya berbeza, jadi sila bantu rakan-rakan yang lain letakkan di ruangan komen. Kita akan mulakan perbincangan di halaman yang keberapa. Okey, terima kasih. Baik, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mendatangkan 4 pendapat yang lain berkenaan dengan maksud yang terkandung dalam hadis kita bernombor 128 ini. Okey, apa yang beliau kemukakan? Beliau kata begini, sebahagian ulama juga memberikan jawapan lain untuk kesalahfahaman terhadap makna hadis ini. Di antaranya pertama, sabda Nabi yang mutlak hanya kepada orang yang bertaubat lalu meninggal dalam keadaan demikian. Jadi dia kata apa? Pendapat yang pertama mengatakan sabda Nabi yang mutlak ini harus difahami sebatas, maksudnya hanya kepada orang yang bertaubat lalu meninggal dalam keadaan demikian. Maknanya bila seseorang dia melakukan dosa, kerana kita pun tahu tidak ada antara kita ni yang terlepas daripada melakukan dosa, namun setelah dia melakukan dosa lalu dia bertaubat daripada dosa-dosanya dan dia meninggal dalam keadaan yang dia sudah bertaubat kepada Allah. Untuk orang yang begini, dia ucapkan asalnya dia ucapkan 2 kalimah syahadah, dia beramal ibadah, dia ada buat dosa, dia bertaubat daripada dosanya, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan yang sudah bertaubat, barulah untuk pendapat yang pertama ini kata apa? Dia adalah orang yang diharamkan daripada api neraka Allah. Maknanya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu pendapat yang pertama. Kita lihat kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan begini jemaah. Ulama lainnya menjelaskan bahawa kemutlakan makna hadis ini berlaku khusus pada zaman sebelum diturunkannya pelbagai kewajipan syariat. Jadi pendapat kedua menyatakan bahawa hadis ini, iaitu hadis kita yang bernombor 128 itu tadi, ialah khusus untuk mereka yang hidup pada zaman ataupun pada keadaan yang mana belum lagi diturunkan pelbagai macam kewajipan syariat. Sebab kita ni syariat ni maksudnya amalan ibadah kita.
tentang kewajipan solat, kewajipan puasa, haji dan sebagainya. Di situ hukum hakam dalam agama kita ni dia tak turun sekelepuk. Saya guna perkataan sekelepuk. Dia tak turun sekaligus. Dia bertahap-tahap tentang hukum-hukum agama ni. Jadi, kalau kita rujuk kepada pendapat yang kedua itu tadi, apa katanya? Kemutlakan makna berlaku khusus pada zaman sebelum diturunkan pelbagai kewajipan syariat. Jadi, kalau kita pegang kepada pendapat yang kedua, mereka yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, kemudian mereka mati, meninggal dunia pada zaman yang mana belum lagi diturunkan pelbagai kewajipan syariat, untuk orang-orang yang begini, betul, Allah haramkan neraka bagi mereka. Ini pendapat yang kedua kata sedemikian. Okey, saya harap jelas tentang itu. Dan dalam kitab kita pun adalah memberikan jawapan, memberikan penjelasan lanjut tentang pendapat yang kedua itu tadi. Kerana dia datangkan dalil yang lain dan sebagainya. Nanti boleh rujuk pada kitab kita. Baik, seterusnya yang ketiga. Pendapat yang ketiga menyebutkan begini. Hadis ini harus difahami menurut kebiasaan. Pada umumnya, sebab kebiasaannya seorang muwahhid. Muwahhid ni maksudnya orang yang bertauhid. Orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada setiap sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Yang ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi, pendapat yang ketiga kata, orang yang muwahhid itu, yang bertauhid, mereka kebiasaannya melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi pendapat yang ketiga, dia kata, kalaulah orang tu adalah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, tak buat perkara-perkara syirik, pasti dia adalah orang yang melakukan ketaatan. Ini pendapat yang ketiga. Maka, dia untuk orang yang bertauhid yang melakukan ketaatan itu tadi. Tapi kita pun susah nak cakap, betul tak? Sebab ramai je orang yang mentauhidkan Allah. Maksudnya, mengaku Allah itu Esa dan sebagainya, tapi dia melakukan syirik. Jadi kalau kita letak mutlak begitu, bimbanglah nanti kefahamannya ada sedikit salah faham di situ. Maka, sebab tu penting kita letakkan ketaatan di sini. Dalam keadaan kita mentauhidkan Allah, iaitu kita mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa dan mengaku semua apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan semualah yang ada dalam agama kita ini dan beramal soleh. Beramal soleh sebagaimana kebiasaannya orang yang beriman, maka itulah yang diberikan kepada dia. Dimasukkan ke dalam syurga Allah, diharamkan baginya api neraka. Baik, kita ada pendapat yang keempat di sini. Sebab tadi pun saya dah sebutkan, kita ada 6. Baru tadi baca yang ketiga. Sebenarnya ia hampir sama je lah bagi ustazah. Bagi ustazah, setiap satu pendapat-pendapat ini, dia memiliki maksud yang hampir sama. Tapi tak mengapalah kita jelaskan sahaja. Baik, kita lihat kepada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, di dalam kitab kita ini menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan mengharamkan neraka atas dirinya, iaitu yang dimaksudkan Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap 2 kalimah syahadah itu tadi tulus daripada hatinya, di sini adalah diharamkan kekal di dalamnya, bukan sama sekali tidak masuk neraka. Jadi pendapat keempat kata begitu. Maksud mengharamkan neraka atas dirinya, diharamkan kekal di dalamnya. Sebab sebagai seorang yang beriman ini, tadi pun Ustazah dah sebutkan, kita tak terlepas daripada dosa. Bahkan ada di kalangan kita yang meninggal dunia dalam keadaan yang mana tidak sempat bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka orang yang begini, dia masuk neraka. Itu dah dijelaskan oleh para ulama kita dalam pelbagai kitab, dalam pelbagai perbincangan. Mereka akan masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan mereka daripada dosa-dosa dengan siksaan api neraka itu. Tapi adakah mereka kekal? Tidak. Mereka tidak kekal di dalam api neraka.
mereka akan keluar juga daripada api neraka dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Namun bila wallahu a'lam lah ya, berapa lama pun wallahu a'lam. Yang penting mereka akan keluar daripada api neraka, mereka tidak kekal dalam api neraka. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Nabi SAW bawa. Dan mereka meninggal dunia dalam keadaan ada dosa yang mereka tak sempat bertaubat kepada Allah. Jadi pendapat yang keempat kata, itulah maksudnya. Ya, mereka ada buat dosa, mereka masuk dalam api neraka, tapi tak kekal di dalamnya, dan mereka akan keluar juga daripada api neraka. Baik, itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima menyatakan bahawa neraka yang dimaksud di sini adalah neraka yang khusus disediakan untuk orang yang tidak beriman. Bukan neraka yang disediakan khusus untuk kaum muwahhidin. Yang tadilah ya, yang orang yang bertauhid tadi, yang melakukan maksiat. Jadi disebutkan bahawa neraka itu yang dikatakan tadi kan, yang terdapat dalam hadis kita adalah neraka yang Allah siapkan untuk orang yang tidak beriman. Bukan untuk orang yang muwahhid tadi. Itu pendapat yang kelima. Baik, kita pergi kepada pendapat yang keenam. Pendapat yang keenam kata apa? Yang dimaksudkan dengan pengharaman dari api neraka adalah tidak seluruh anggota tubuh yang akan dibakar oleh api neraka. Sebab neraka tidak akan membakar anggota sujud. Okey, anggota sujud. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis syafa'ah. Demikian juga halnya dengan lisan yang mengucapkan kalimat tauhid. Wallahu a'lam. Jadi pendapat yang keenam, dia kata pengharaman api neraka ini bukan untuk seluruh tubuh yang akan dibakar oleh api neraka. Maka yang ucapkan tauhid adalah lidah kita, kan? Yang beriman kepada Allah itu adalah hati kita. Maka dia kata lidah dan hati tu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalaupun dia buat dosa, kalaupun dia buat dosa, kemudian dia mati dalam keadaan yang tak sempat bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka kerana dosa-dosanya. Namun menurut kepada pendapat yang keenam ini, lidahnya tidak dibakar oleh api neraka. Begitulah ya maksud daripada pendapat yang keenam. Jadi ini kita panggil sebagai pendapat-pendapat lain lah yang terdapat dalam kitab kita ini, yang menjelaskan tentang maksud yang terkandung untuk hadis kita yang ke-128. Namun, ya, bagi Ustazah, terbaik ialah kita tetap berpegang dengan pendapat yang telah kita jelaskan di sesi kita yang kedua untuk hadis ini. Apa pendapatnya? Iaitu hadis yang umum ini, ia adalah untuk orang yang mengucap dua kalimah syahadah daripada hatinya yang tulus ikhlas kerana Allah, dan dia adalah orang yang beramal soleh dalam kehidupan dia. Untuk orang yang begitu. Okey, jadi kita peganglah dengan pendapat yang lebih masyhur itu yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Namun apa yang kita tampilkan ini sebagai nilai tambah kepada ilmu lah yang ada dalam kitab ini, yang sayang juga kalau kita nak biarkan tak nak dibaca. Bagi saya penting juga kita lihat kepada pendapat-pendapat yang lain. Mungkin boleh kita bezakan mana satu pendapat yang lebih baik, yang lebih cantik untuk kita pegang. Namun bagi Ustazah tetaplah yang kita dah bincangkan di sesi kita yang kedua pada minggu lepas. Kita berpegang dengan pendapat itu. Baik, jemaah, kita lihat di sini ada beberapa perkataan lagi yang terdapat di hadis kita yang ke-128 yang boleh kita bincangkan di sini. Iaitu kita ada perkataan fayastabshiru. Maksudnya apa? Dalam hadis tadi kan, Muaz ibn Jabal bila dia dengar sabda Nabi itu tadi, dia pun kata kepada Nabi, dia nak sampaikan kepada orang ramai supaya mereka bergembira. Ya, perkataan fayastabshiru di sini maksudnya ialah agar mereka yang mendengar apa yang dia sampaikan rasa gembira. Dan seterusnya Nabi jawab kepada dia dengan perkataan apa? Izan yattakilu. Maksudnya apa? Dalam kitab kita membincangkan perkataan izan yattakilu ini.
Jika demikian nanti mereka hanya akan bergantung sahaja tanpa mahu beramal. Maksudnya, jika kamu beritahu kepada mereka, mereka hanya bersandar dengan syahadah itu saja tanpa mahu beramal soleh. Ini adalah kebimbangan Nabi SAW. Jika hadis itu ataupun ucapan baginda disebarkan kepada orang ramai. Jadi Nabi larang. Ya, Nabi larang kerana apa? Nabi kata bimbang. Orang ramai yang mendengar, mereka rasa gembira, dan rasa gembira tu tadi, mereka tinggalkan amal ibadah kerana bergantung dengan ucapan syahadah mereka semata-mata. Seterusnya, ya, kita lihat kepada perkataan di sini, kita ada perkataan apa? Inda mautihi. Tapi kita dapati dalam hadis ini menceritakan kepada kita Muaz ibn Jabal dia tetap menyampaikan hadis tersebut bila inda mautihi, iaitu ya menjelang wafatnya. Ketika dia nak meninggal dunia tu kan, dia sampaikan hadis inilah kepada mereka yang ada di sekitarnya. Itulah yang menyebabkan hadis ini sampai kepada kita. Ya, menyebabkan hadis ini sampai kepada kita, yang akhirnya menjadi perbincangan kita kan, yang kita faham bahawa beriman itu bukan hanya sekadar beriman iman gitu sahaja. Kalau nak masuk syurga, bukan adakah hanya sekadar kita ucapkan 2 kalimah syahadah terus dah boleh masuk syurga? Tak boleh. Maknanya ia perlu diikuti dengan amal ibadah kita bagi merealisasikan keimanan yang terdapat dalam hati kita itu tadi. Maka antara sebabnya kenapa Muaz ibn Jabal beliau menyampaikan hadis ini ketika menjelang wafatnya, untuk perkataan yang berikutnya menyatakan ta'athuman, kerana beliau takut berdosa. Kenapa takut berdosa? Takut berdosa kerana menyembunyikan ilmu yang ada padanya. Jadi hadis ini adalah ilmu. Kan bila kita bincangkan, bila kita fahami, kita pegang ia dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa sebagai seorang yang beriman, keimanan memerlukan kepada amal perbuatan. Sebagaimana juga yang pernah saya jelaskan, keimanan kita ataupun agama kita ini, ia bukan hanya tentang semata-mata kita percaya, tetapi bagaimana ya kita kita merealisasikan kepercayaan yang ada dalam hati kita dengan beramal soleh. Bila kita kata kita orang yang beriman, maknanya kita ada solatnya, bayar zakat, puasa, pergi haji, berakhlak mulia, jaga lisan, tidak menyakiti orang lain. Ini semua kita panggil sebagai amal. Amal perbuatan kita untuk kita menzahirkan apa yang ada pada diri kita sebagai seorang yang beriman. Sebab itu ada juga hadis Nabi yang Nabi kata apa? Orang yang beriman ialah kan ialah orang yang beriman ialah mereka yang berbuat baik kepada jirannya. Antara ciri-ciri orang yang beriman. Betul tak? Ada hadis yang begitu. Untuk membuktikan beriman ni, orang beriman, dia bukan hanya lafaz ucapan kita, tapi bagaimana perbuatan kita untuk menzahirkan bahawa diri kita ni adalah orang yang beriman. Sebab itu ada banyak ciri-ciri orang yang beriman yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang mana ciri-ciri itu menunjukkan amal perbuatan kita. Berlaku baik kepada kedua ibu bapa, kepada jiran, mendidik anak. Semua itu adalah hal-hal yang diperlukan, yang perlu dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia bukan hanya semata-mata ucapan kita, tetapi ia juga berkaitan dengan perbuatan kita. Okey? Jadi, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis kita yang ke-128 ini? Ada 4 pengajaran ya yang boleh kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di sini pengajaran tersebut ada dinyatakan dalam kitab kita di muka surat 428, iaitu disebutkan begini. Pertama, boleh menaiki haiwan tunggangan secara berboncengan. Faham tak maksudnya? Saya tak tahu, bukan tak tahu, saya tak
macam mana saya nak terjemahkan dia kepada dalam bahasa Melayu yang tepat ya. Cuma saya nak jelaskan beginilah. Kita naik haiwan ni, binatang tunggangan ni, boleh naik 2 orang lah di atas tu jika muat. Jika muat. Kita tak kata itu sebagai satu bentuk menyiksa binatang lah. Ya, jadi satu, tak kita kata tak boleh lah kesian binatang ni kita dua-dua naik kan berat, kita ni kan dah lah kita punya weight berapa, kita dua-dua naik, Allah takut hengik dia tu. Tapi tak menjadi masalah. Sedangkan menurut riwayat yang kuat, yang binatang atau haiwan tunggangan yang dinaiki oleh Nabi ni adalah seekor keldai. Menurut kepada riwayat-riwayat yang lain. Jadi keldai tu kecil je. Dia tak unta, unta besar. Ya, jadi maknanya boleh kita menaiki haiwan tunggangan secara berboncengan tu, maksudnya ada orang di depan, ada juga orang yang di belakang. Dan cara Nabi SAW yang naik bersama dengan sahabat ini menunjukkan sifat tawaduk Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. Nabi tak kata tak boleh naik dengan saya. Saya kalau naik seorang je. Tak payah nak bawa. Padahal Nabi yang bawa tau. Nabi yang berada kat depan ni. Kalau kita serojiknya, dia pemimpin apa, mesti ada driver lah yang drive macam tu kan. Driver lah yang drive. Kenapa pula dia duduk belakang? Siapa bos ni? Macam gitulah kan. Tapi Nabi SAW duduk depan. Muaz yang berada di belakang. Nabi bonceng dia kat belakang begitu. Untuk tunjukkan kepada kita tak salah. Siapa pun kita ini, sifat tawaduk itu perlu ada. Sifat tawaduk itu perlu ada untuk mencerminkan diri kita sebagai seorang yang berakhlak, rendah diri, tak sombong. Ya, itulah yang terdapat dalam hadis kita untuk hadis yang 128 ini. Baik, kedua, kedudukan Muaz ibn Jabal dalam masalah ilmu. Sahabat yang diberitahu ilmu secara tertentu secara khusus. Ilmu ini, itu hadis ini Nabi tak sampaikan kepada semua di kalangan sahabat. Tetapi Nabi sampaikan ia secara khusus kepada Muaz ibn Jabal. Untuk menunjukkan Muaz ibn Jabal ada keistimewaannya yang tersendiri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat begini. Seorang murid boleh minta penjelasan terhadap apa yang belum difahami. Jadi dalam hadis ini, ya, Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, dia tanya dulu kepada Nabi tentang hadis itu. Dia tanya apa tadi? Dia nak sampaikan hadis ini kepada orang ramai. Ya, dan Nabi kata apa? Jangan dulu. Sebab bimbang kalau dia buat begitu, nanti akan menyebabkan orang salah faham dan orang bergantung saja kepada hadis tersebut. Ini merupakan satu permulaan, ataupun saya nak sebut ini titik permulaan seorang pelajar mula bertanya, kenapa pula tak boleh? Guru boleh jelaskan sebab-musababnya. Dan yang keempat, ya, murid meminta izin dari guru untuk menyebarkan sesuatu yang tidak diketahui melainkan dirinya. Tadi pun kita dah kata, hadis ini Nabi sampaikan kepada Muaz. Ada tak orang lain dalam kes ini? Tidak ada. Hanya Nabi dan Muaz ibn Jabal sahaja. Jadi, dia minta izin. Maknanya dia beritahu kepada Nabi. Dia nak, boleh tak dia sampaikan kepada orang ramai supaya mereka rasa gembira. Ini bentuk keizinan. Maka begitulah kita ya dalam kehidupan. Bila kita belajar sesuatu daripada guru kita, minta izin terlebih dahulu. Ya, minta izin terlebih dahulu daripada guru sebelum kita sebelum kita nak sebarkan apa yang dia sampaikan tu tadi. Ini adab, ini akhlak. Sebab kadang-kadang ada guru dia prihatin. Kita kalau sebarkan, maaf saya kata gini, kita kalau sebarkan, mungkin kita pergi satu kuliah, kita dengar keseluruhannya. Betul, kita dengar secara keseluruhannya. Jadi kita faham. Namun bila kita nak kongsikan, kebiasaannya kita cuma kongsikan sedikit-sedikit sahaja. Kita tak kongsikan daripada A sampai Z, apa yang ustazah syarahkan dalam kuliah. Jadi ada guru yang jadi bimbang. Kalaulah student ataupun pelajar, ya, jemaah yang datang kuliah ni, dia cuma
ambil sikit-sikit je dan dia jadikan quote lah kononnya. So Sakinah cakap gini. Orang lain yang baca ataupun orang lain yang dapat info itu, dia baca sikit tu saja, dia salah faham terhadap apa yang ustazah sampaikan. Kemungkinan besar ia boleh menjadi fitnah. Itu yang menyebabkan kita ni sebagai pelajar, ya, perlu minta izin terlebih dahulu daripada guru. Sebab ada guru yang dia concern tentang hal ini. Antaranya ialah saya. Okey, ada guru dia concern. Dia bimbang lah nanti jadi fitnah sebab orang lain tak faham. Dia tak datang kuliah. So bila dia dengar sikit-sikit ni, dia kata, asal dia cakap gitu padahal bukan gitu maksudnya yang dia sampaikan. Dah timbul masuk viral benda tu, jadi fitnah dan sebagainya. Dia akan menyukarkan dan memburukkan keadaan. Sebagaimana kita lihat di sini contoh yang diberikan oleh Muaz ibn Jabal. Bagus juga kan? Dia tanya dulu kepada Nabi yang dia nak sebarkan, nak beritahu kepada orang ramai supaya mereka gembira. Tapi Nabi kata apa? Izan yattakilu. Bimbang-bimbang. Mereka akan hanya bergantung kepada apa yang Nabi SAW ucapkan itu tadi tanpa mereka mahu beramal. Untuk menunjukkan bahawa Nabi suruh sabar dulu, tahan dulu keadaan itu. Sebab bagi saya mungkin keadaan pada masa itu belum sesuai untuk disampaikan. Ya, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya yang kita dapat peroleh bersama untuk diri saya juga ya jemaah. Dan Alhamdulillah pengajian kita pada pagi ini adalah pengajian kita yang terakhir untuk tahun ini. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita ikuti pengajian yang sama di masjid yang sama di tahun hadapan. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.